Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, faktor yang mempengaruhi daya geseran iaitu jisim objek. Okey, sebelum nombor 2 ni langkah-langkah dia. Okey, yang pertama kena sediakan bangku dan pasang gelang getah di antara kedua kaki bangku. Okey, seperti dalam gambar aja. Okey, seterusnya tandakan garisan pelepasan di depan bangku. Okey, garisan pelepasan ada yang ini sebab dia punya lantai dia punya jubin tu dah ada garisan, jadi kita mula kat situ. Okey, tandakan garisan yang jaraknya 5 cm di belakang gelang getah yang diletakkan di kaki bangku. Okey, belakang gelang getah tu kita ukur. Okey, daripada gelang getah tu ke belakang 5 cm dan kita gariskan. Okey, buat garisan tanda kat situ. Okey, lepas tu kita letakkan kereta mainan di hujung garisan pelepasan dan tolak kereta mainan ke belakang sehingga garisan 5 cm. Maksudnya macam ni lah. Macam dalam gambar yang sebelah ni. Okey, tolak kereta mainan tu sehingga belakangnya mencapai garisan 5 cm. Okey, dekat sini cikgu nak maklumkan lah. Okey, bila kita buat tolakan, tolakan ke tarikan ke, biasanya tolakan dan tarikan tu apa sebenarnya? Okey, seperti yang awak dah tahu kan, ada nota yang sebelum ni cikgu kongsi. Okey, awak pun dah baca dalam buku teks. Okey, daya adalah tolakan atau tarikan sesuatu. Itulah adalah daya. Okey. Okey, yang ini daya. Daya ni yang kita gunakan untuk menggerakkan kereta mainan semasa eksperimen ni dijalankan. Okey, seterusnya. Okey, tenaga yang tersimpan dalam tarikan gelang getah ke belakang garisan itu telah menolak kereta mainan untuk bergerak semasa dilepaskan. Okey, kalau kita tak bubur gelang getah ni, kereta mainan ni kita tolak, boleh. Tapi untuk ulangan kita takkan dapat daya yang sama. Sekarang ni tujuan gelang getah ni diletakkan dan tolak kereta mainan ke belakang 5 cm tu adalah untuk dapatkan daya yang sama. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dah tolak sampai garisan 5 cm. Okey, yang kelima, lepaskan kereta mainan. Okey, kereta mainan dilepaskan dan akan meluncur sehingga berhentilah. Okey, kita akan mengukur daripada garisan pelepasan ini sehingga depan kereta mainan tu berhenti. Okey, itu kita ambil dia sebagai jarak yang dilalui kereta mainan. Okey, dan dapat ukuran kita catatkan dalam jadual. Okey, kita tengok setiap kali buat ulangan dari langkah 4 hingga 7, perkara yang kekal sama semasa proses melepaskan kereta mainan adalah daya yang dikenakan. Okey, maksudnya yang pertama kita buat, kita tarik juga sehingga kita tolak juga kereta mainan sehingga ke garisan 5 cm dan kita lepaskan. Okey, ulangan kedua untuk kereta mainan yang mempunyai beban, maksudnya kita ada tambah dekat situ gumpalan plastisin, sama juga kita tolak ke belakang sampai garisan 5 cm dan lepas tu baru kita lepaskan. Maksudnya dekat situ daya yang dikenakan ni adalah sama untuk setiap kali ulangan yang kita buat. Okey, perkara yang kekal sama, daya yang dikenakan. Okey, perkara yang diperhatikan atau diukur. Okey, nanti dekat sini kita dah nampak dah. Okey, yang kita perhatikan, maksudnya kita lepaskan kereta mainan tu, kita nak tengok apa sebenarnya? Dekat sini dah tunjukkan kita nak tahu jarak yang dilalui kereta mainan. Okey, perkara yang diubah. Okey, kita teruskan. Okey, ulang langkah 4 hingga 7 dengan menggunakan kereta mainan yang ditambah gumpalan plastisin di atasnya.
Okey, diameter gumpalan plastisin bergantung berdasarkan saiz kereta mainan. Maksudnya kalau kereta mainan awak besar, awak boleh buat gumpalan tu besar sikit lah. Macam yang cikgu punya kecil. Okey, boleh buat anggaran kecil dan besar sahaja. Okey. Okey. Untuk langkah kita buat mula-mula, kita gunakan kereta mainan yang tiada beban. Okey, seterusnya ulangan kali kedua kita buat dengan gumpalan yang kecil. Okey, untuk yang ketiga kita tambah lagi gumpalan dia yang lebih besar. Okey, dekat sini, dalam ni bila kita buat pengulangan, perkara yang diubah adalah ni. Okey, beban yang ada pada kereta mainan. Okey, setiap kali ulangan dari langkah 4 hingga 7, perkara yang diubah semasa proses melepaskan kereta mainan adalah kehadiran beban. Okey, yang kali pertama buat tak ada. Kali kedua kita tambah sedikit beban. Okey, kali yang ketiga kita buat ulangan, kita tambah lebih besar sikit beban dia. Okey, dan bila ada kehadiran plastisin atau beban ni, dia akan menambah jisim kereta mainan. Asalnya jisim dia mungkin berapa gram, seterus bila ditambah bertambah lah. Makin tambah besar, makin bertambah lah dia punya jisim kereta mainan. Okey, dan dekat sini akhirnya kita akan dapat perkara yang kekal sama tadi, daya yang dikenakan. Maksudnya masa awal penyiasatan tadi, awak nak lepaskan. Yang kali pertama awak lepaskan kereta mainan yang tiada beban, awak tarik. Tarik gelang getah tu, awak tolak kereta mainan tu ke belakang sehingga garisan 5 cm dan awak lepaskan. Yang kali kedua awak buat ulangan dengan plastisin yang kecil, awak buat sama juga, ulangan yang sama. Tarik juga, tolak. Maksudnya tolak kereta mainan tu ke belakang sehingga garisan 5 cm, kemudian baru lepas. Sama juga, maksudnya daya yang sama. Yang kali ketiga pun sama. Ulangan yang sama juga awak buat. Tolak kereta mainan ke garisan 5 cm dan awak lepaskan. Maksudnya inilah perkara yang dia kekalkan daripada awal. Dah buat ulangan-ulangan terhadap perubahan yang lain, kita kekalkan yang ini, kita kekalkan. Daya yang dikenakan. Yang diperhatikan. Kita tujuan kita nak buat penyiasatan ni, kita nak tengok faktor jisim kan. Faktor jisim objek. Yang kita nak perhatikan dalam ni, maksudnya kita lepaskan kereta mainan, kita nak tengok apa? Kita nak tengok jarak yang dilalui kereta mainan. Jadi yang ini adalah perkara yang diperhatikan ataupun diukur. Dan akhir sekali, perkara yang diubah dalam ni dah tentu-tentu. Kita boleh nampak ulangan. Langkah awak tu kita buat yang pertama kali, kita lepaskan yang tiada beban. Maksudnya jisim dia ringan. Bila kali kedua kita buat ulangan, kita tambah sikit beban. Dia punya jisim sudah bertambah. Dan kali ketiga kita tambah lagi jisim yang lebih berat sikit lagi. Dan jisim kereta mainan tu akan bertambah. Setakat itu saja. Cikgu harap awak faham. Sekian, terima kasih.